Assalamualaikum. Testing, testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesra, salam bersama dengan Cikgu Shima. Hari ini video Cikgu Shima ialah tentang bahasa Melayu kuno berfokus kepada batu bersurat. Okey, batu bersurat. Jadi batu bersurat di bawah tajuk bahasa Melayu kuno, tapi kita belajar tentang bahasa Melayu batu bersurat. Okey. Baik, kalau kita lihat di sini, batu bersurat yang Cikgu Shima kongsikan ini, batu bersurat yang Cikgu kongsikan ini nanti ialah 4 batu bersurat bahasa Melayu. Hai, selamat datang ke channel Cikgu Shima hari ini. Ya. Terima kasih kerana sudi berkunjung ke channel Cikgu Shima. Ada banyak video di sana. Cikgu Shima berharap pelajar dapatlah melihat sendiri channel Cikgu Shima ini, apa yang ada di dalam channel tersebut. Okey. Seterusnya, Cikgu Shima ingin berkongsi pula slide seterusnya, iaitu ini unit bahasa Melayu. Tak ada kaitan. Okey, kita bercerita pasal bahasa Melayu kuno. Okey, sejarah perkembangan bahasa Melayu kuno ni kita akan lihat dari segi sejarah dan perkembangan bahasa Melayu ni kita akan lihat dari segi perkembangan bahasa Melayu kuno, kemudian bahasa Melayu klasik, kemudian bahasa Melayu moden. Okey, baik. Tapi hari ini Cikgu Shima ingin menjelaskan tentang batu bersurat yang ini. Batu bersurat ya. Batu bahasa Melayu kuno. Okey. Dalam bahasa Melayu kuno 1.2, bahasa Melayu kuno pelajar perlu 1.21 dalam sukatan pelajaran, pelajar perlu menguasai konsep bahasa Melayu kuno. 1.22 ciri-ciri bahasa Melayu kuno dari aspek sistem tulisan dan ejaan serta bahan bukti. Jadi kita mau belajar tentang batu saja. Okey. Baik, menjelaskan konsep bahasa Melayu kuno, mengenal pasti ciri bahasa Melayu kuno, menyatakan bahan bukti ini. Okey. Konsep bahasa Melayu kuno, seperti yang kita tahu, dikatakan bahawa konsep bahasa Melayu kuno ini bermula pada abad ke-7 hingga 13, iaitu semasa perkembangan Kerajaan Sriwijaya. Jadi bila sebut zaman Kerajaan Sriwijaya, kita tahu bahawa pada masa itu ialah Kerajaan Sriwijaya membawa bahasanya sendiri, iaitu bahasa Sanskrit, datang dari dari India. Bersama dengan tulisan-tulisan seperti tulisan Pallava dari India Selatan. Okey, ini kita lihatlah. Inilah konsep-konsep bahasa Melayu kuno. Kalau kita lihat di sini, bahasa Melayu kuno ini digunakan pada zaman Sriwijaya, menerima pengaruh bahasa Sanskrit, menjadi lingua franca daerah Kepulauan Melayu, menjadi bahasa perdagangan, sederhana dan mudah menerima pengaruh, sistem mudah dan dilentur untuk mengikut keadaan. Tapi Cikgu Shima mau tambah dikatakan bahawa bahasa Melayu kuno ini sudah wujud pada abad kedua Masihi. Okey, ini abad ke-7. Tapi berdasarkan penemuan terkini bahawa dikatakan bahasa Melayu ini telah wujud pada abad kedua Masihi dengan wujudnya Kerajaan Melayu Champa, di mana di selatan Vietnam Selatan. Okey, dan di sana itu ada batu bersurat yang tercatat beberapa kosakata Melayu seperti yang, naga, uran, urang. Okey. Itu maklumat tambahan. Faktor perkembangan bahasa Melayu. Macam mana bahasa Melayu berkembang? Kalau kita lihat di sini, okey, bahasa Melayu kuno ini berkembang ada disebabkan beberapa faktor. Bahasa perdagangan itu berlaku pedagang India datang ke alam Melayu.
Okay, jadi bila ke alam Melayu, mereka bawa juga bawa juga uh, belajar bahasa Melayu itu untuk tujuan berkomunikasi. Penyebaran agama Hindu Buddha, bahasa bangsawan dan bertamadun tinggi, asimilasi budaya perkawinan, kekurangan kosakata, jadi perlu meminjam beberapa kosakata Sanskrit dimasukkan dalam bahasa Melayu. Bahasa serjana untuk menaikkan taraf bahasa Melayu. Okey. Seterusnya, kalau kita lihat lagi di sini, itulah faktor yang menyebabkan berlaku. Seterusnya, ciri bahasa Melayu kuno. Ini yang penting nih. Apakah ciri bahasa Melayu? Satu, banyak pengaruh Sanskrit. Mengapa kita katakan banyak pengaruh Sanskrit? Sebab pengaruh daripada segi morfologi, imbuhan dia. Awalan mar, ber. Mar, bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu moden, ber. Awalan ni untuk di. Awalan mamang, man untuk men. Awalan par untuk per. Awalan par-an untuk per-an. Dua imbuhan yang telah mati iaitu awalan maka sakit menjadi sakit dan akhiran ada tua menjadi datu. Tiada sudah. Tidak aktif. Ciri bahasa Melayu kuno pada batu bersurat dari aspek fonologi. Tadi morfologi. Morfologi ini maksudnya dari segi tata bahasa. Imbuhannya. Okay. Kalau fonologi bunyi sebutan tu. Tiada bunyi vokal epepet. Jadi sebenarnya vokal epepet digugurkan dan diganti vokal A. Contoh, kita sebut dengan bahasa Melayu moden. Tetapi kalau bahasa Melayu kuno, dangan atau dengan. Ada rangkap gugusan konsonan, contohnya telu, tiga, semua. TLMW, semua telu. Jadi telu ialah bahasa Melayu kuno, tiga bahasa Melayu moden. Konsonan W untuk B, contohnya buno, buno, vua, buah. Okey, jadinya huruf H hilang dalam bahasa Melayu moden. Kita sebut saya, hamba sahaya, saya. Sudah dalam bahasa Melayu moden, tidak ada H. Bunyi sengawan gusing N untuk NY, contoh mulana, mulanya, buahnya, buahnya. Okay, ada konsonan aspirasi dihembuskan BH, DH, KH, DH. Contohnya duka, bumi, bakti. Bakti tatapi, tetapi. Jangan keliru dengan pinjaman bahasa Arab. Arab itu lain. Itu kita lihat pula dalam bahasa Melayu klasik. Ciri bahasa Melayu kuno pada batu bersurat. Dari segi sistem tulisan dan ejaan menggunakan tulisan rencong. Ada banyak macam jenis tulisan. Rencong, kawi, palaba, tulisan nagiri. Tapi yang paling popular ialah tulisan palaba sebab 4 batu bersurat utama itu menggunakan tulisan palaba datang dari India Selatan. Tulisan nagiri datang dari India Utara. Kena bezakan. Kosakata Sanskrit. Aku, aur, bukti, bulan, bukti. Ini semua daripada kosakata Sanskrit yang beradaptasi dalam bahasa Melayu. Okay. Apakah bahan bukti bahasa Melayu kuno? Ada 4 batu bersurat dijumpai pada abad ke-7. Iaitu pertama di Kedukan. Di Kedukan Bukit. Kena hafal ni pelajar. 4 batu bersurat ini dianggap sebagai batu bersurat penting. Okay. 1 di Kedukan Bukit Palembang 683 Masihi. Gunakan tulisan palaba. 2 Talang Tua Palembang 684 Masihi tulisan palaba. 3 di Kota Kapur Pulau Bangka 686 Masihi tulisan palaba. 4 Kerang Berahi Jambi 686 Masihi tulisan palaba. Okay. Hafal tahun ini 83, 84, 86, 86, 832 pula di Gandasuli Kedu, Jawa Tengah. Lisan menggunakan lisan Nagiri. Apa beza tulisan palaba dengan Nagiri? Lisan palaba dari India Selatan. Tulisan Nagiri dari India Utara. Okay.
Itulah betapa pentingnya pelajar perlu menghafal lah ni. Sebab apa? Penggunaan soalan peperiksaan akan bertanya tahun, nama batu, jenis tulisan. Yang ini bahan bukti lain lah. Ada di Bangkahulu, ada Patung Gangsa di Padang Lawas Tapanuli, ada di Joring, ada di Padang Lawas Tapanuli lah lagi. Oke, ini semua menggunakan tulisan Kawi. Ada satu patung di Padang Rokoli daerah Batanghari. Apa sebenarnya kandungan batu besurat nih? Oke, sebenarnya kalau perasan ada 4 batu besurat nih. Batu besurat pertama kedukan bukit yang paling tua ini ialah cerita tentang seorang raja kerajaan Sriwijaya. Dia naik kapal, kemudian bersama-sama dengan bala tenteranya 20.000. Ada yang jalan di darat, ada yang naik dalam kapal, menaiki kapal. Dia tujuan mencari kekayaan, mencari lagi kekayaan supaya lebih makmur. Kemudian raja ini juga berjalan untuk mendapatkan sejahtera. Apa itu sejahtera? Sihir, kekuasa sakti, kejayaan. Jadi Baginda tu berangkat bersama dengan bala tentera dia. Kalau Talang Tuo pula berbeza. Talang Tuo cerita dia taman. Ingat saja di sini. Talang Tuo taman. Talang taman. Bunga talang. Taman bunga talang. Kita mau bezakan apa isi kandungan batu besurat Talang Tuo. Okay. Raja Jayanesi telah membina satu taman yang diisi taman itu bunga-bunga dan pokok buah yang banyak. Berjanji untuk membahagiakan semua makhluk rakyat, berdoa agar rakyat beroleh hasil daripada tanaman dan tanaman. Kota Kapur pula ini menjampi serapa, menyeru dewa-dewa melindungi Sriwijaya, memberikan kebahagiaan kepada semua makhluk dan mengutuk mereka yang tidak setia. Lebih kurang juga lah Kerang Berahi pun sama juga. Menyeru dewa, melindungi Sriwijaya, memberikan kebahagiaan kepada semua makhluk, mengutuk mereka yang tidak setia. Inilah contoh kandungan batu besurat dijumpai di Kedukan Bukit Palembang. Swastisri Sakawarsatita 605. Ikadasi Sukalapaksa bulan Vaisakada Punta yang naik disambal mengalap Sidiatra di Saptami Sukapalaksa bulan. Oke, kalau kita try perkataan merah itu ialah bahasa Melayu, manakala perkataan lain itu ialah bahasa Sanskrit. Okey, jadi bulan Dapunta tuan yang kita hormati. Hiang naik disambal mengalap, dewa naik kapal mengambil marlapas berlepas. Okey. Ini bila ditukar dalam bahasa Melayu modern. Selamat dan bahagia dalam tahun Saka 605 pada 11 hari bulan terang dari bulan Waisaka Baginda naik kapal cari untungnya. Okey. Seterusnya kita lihat soalan STPM. Kita tengok. Cabang bahasa Melayu dalam keluarga bahasa Austronesia yang mempunyai bahasa yang paling banyak ialah sudah tentu Nusantara. Nusantara ialah punya cabang banyak sebab terdiri daripada Nusantara sebelah barat dan Nusantara sebelah timur. Nusantara barat ini termasuklah Indonesia. Pusat dia tu di Sumatera. Manakala di timur pula ialah sebelah Filipina. Jadi dia memang menggunakan bahasa yang paling banyak. Berbeza Polinesia dan Melanesia. Ini ada rumpun sebelah, rumpun timur, Austronesia timur. Pulau dia kecil. Pulau dia ada banyak-banyak pulau. Tapi kecil-kecil. Pulau Polinesia, Melanesia termasuklah dalam Kepulauan Fiji. Ini adalah kawasan di Lautan Pasifik. Austroasia B ini salah. Tidak ada kaitan. Kita tidak belajar pun berkaitan tentang bahasa Austronesia. Fokus kita ialah bahasa Austronesia. Betul Polinesia bahasa Austronesia, betul Melanesia bahasa Austronesia, tetapi yang paling banyak bahasanya ialah Nusantara.
Antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang bahasa Nusantara? Oke, tergolong dalam rumpun bahasa Austroasia. Salah. Bahasa Nusantara tidak masuk dalam bahasa Austroasia. Bahasa Austroasia ini termasuklah Khmer, Annam, itu semua kita tidak belajar. Tersebar hingga Kepulauan Fiji. Betul, sebab Kepulauan Fiji termasuklah dalam Lautan Pasifik. Okey, bahasa-bahasa ini tersebar di rumpun Austronesia Timur. Jadi dua betul. Jumlah bahasanya terhad salah. Nah, kalau sudah rumpun Austronesia Barat, rumpun Austronesia Timur, sudah tentu bahasanya luas, tersebar luas. Oke, jadi jawapan 3 itu salah. Jawapan paling tepat ialah 2 dan 4. Dikatakan berasal dari daerah Yunan berdasarkan teori gelombang pertama, gelombang kedua, yaitu dikatakan kelompok Austronesia berasal dari daerah Yunan di negara Cina. Jadi jawapan paling tepat ialah 2 dan 4. Oke, Cikgu Shima di sini dahulu. Semoga video ini memberikan manfaat kepada Anda. Oke.